Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton yang sedang menonton di FB Live page Mizan kita pada malam ini. Saya ucapkan selamat datang semuanya pada malam Khamis yang mulia ni, di saat mungkin kita sedang berada di rumah dan beristirahat. Kita mengambil sedikit masa untuk bersama-sama kita dengan Mizan pada malam ini, ya, dibawakan khusus daripada NGO Mizan untuk membincangkan satu forum dengan tajuk yang sangat menarik. Baik, kalau kita tengok ya, sebelum saya perkenalkan para panelis yang mungkin ada di kalangan kita yang telah mengetahuinya melalui sebaran poster, tetapi suka untuk saya secara ringkas menukilkan tentang tajuk yang dipilih pada malam ini. Tajuk ini seolah-olahnya kalau kita pandang dan baca sepintas lalu, seperti macam tajuk yang tidak ada angin, tidak ada ribut, tiba-tiba muncul untuk dibincangkan, ya. Tapi sebenarnya puan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, tajuk ini sebenarnya dipilih mungkin bukan kerana apa-apa event yang istimewa dan sebagainya, tetapi satu tajuk yang sangat penting dan sebenarnya tajuk yang relevan untuk sepanjang zaman. Kita boleh kata macam itulah, ya. Sebab itulah kita tengok kita pilih tajuk ini yang bertajuk Memimpin atau Dipimpin, Dilema Sepanjang Hayat Wanita Muda. Bila kita dengar tu macam sedih sikit, macam sadis dia tajuk ni kan. Tapi jangan lupa ya, kat situ kita ada persoalannya dekat situ. Jadi itu yang paling penting untuk kita bahas, untuk kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya suka untuk memperkenalkan secara ringkas panel yang kita bawakan khusus pada malam ini untuk membincangkan tajuk yang begitu penting ini. Ya, kita ada 4 panel. Disebabkan oleh tajuk ini kita perlukan idea dan juga kita perlukan perkongsian yang lebih. Kita bawa 4 panel pada malam ini. Dan semuanya kita boleh tengok iron lady belaka, ya. Kalau tak iron pun mungkin lebih hebat daripada iron. Ya, jadi insya-Allah saya perkenalkan panel kita yang pertama pada malam ini, iaitu Prof Datuk Dr. Halina Halijah Siraj. Dr. Ha, ada ke? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dr. Ha. Okey, baik. Dr. Ha merupakan pengarah pusat UKM dan juga merupakan pengasas dan juga penasihat NGO Mizan ini sendiri, ya. Jadi terima kasih Dr. Ha sudi meluangkan masa pada malam ini. Seterusnya panel kita yang kedua. Ini yang istimewa sekali, ya. Saya pun pertama kali berjumpa dengan Puan Wak Salah secara maya ni. Kita bersama dengan Puan Wak Salah Nair Manoharan. Wak Salah ada kan? Puan Wak Salah ada di sini? Okey, mungkin ada sedikit masalah teknikal, tapi saya perkenalkan secara ringkas. Beliau merupakan seorang social entrepreneur yang juga merupakan CVO untuk satu NGO yang bernama Mums Village, yang sebenarnya mengambil satu tanggungjawab sosial untuk memberikan pendidikan dan juga memberikan latihan kepada wanita-wanita yang tertindas, wanita-wanita yang mengalami menjadi mangsa kepada keganasan sosial ini, dan kemudian diberikan latihan dalam bentuk keupayaan untuk menguruskan ekonomi sendiri. Itulah lebih kurang, nanti kita akan tanya lebih lanjut kepada Puan Wak Salah sendiri. Panel kita yang ketiga yang saya kira tidak asing lagi, selalu muncul juga di page Mizan, iaitu Puan Fadlina Siddiq. Ya, Assalamualaikum Kak Fad. Waalaikumsalam. Ya, itu suaranya, ya. Masih lagi setia dengan bawal beliau. Ia merupakan seorang pengamal undang-undang dan juga aktivis masyarakat. Dan juga merupakan pengerusi Biro Guaman Wanita untuk Parti Keadilan Rakyat PKR. Baik, panel kita yang keempat, ya, buat julung-julung kalinya kita tampilkan, iaitu Puan Nur Afikah Zulkifli. Mana dia adik kita yang muda remaja lagi? Itu dia. Afikah sihat, ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Puan Afikah ni walaupun nampak kecil, molek, muda di situ,
beliau merupakan salah seorang daripada jawatan kuasa penaja untuk Parti Muda. Ya, satu parti baru yang saya kira baru-baru ini kita dengar berita telah keluar berkenaan dengan parti ini, dan juga beliau merupakan juga pegawai khas kepada Ahli Parlimen Muar, ya, dan seorang aktivis mahasiswa, aktivis daripada sejak zaman mahasiswa, ya, seingat saya, daripada zaman mahasiswa sehingga sekarang masih bergiat cergas di arena politik. Baik, tanpa melengahkan masa, ya, saya kira Abang Salah, welcome back. Sorry for the interruption. It's okay. Okay, Alhamdulillah. So kita ada semua empat panel kita dah. Jadi saya akan teruskan forum kita pada malam ini. Dengan soalan kita yang pertama. Kepada panel kita yang pertama, kepada Datuk Dr. Ha. Saya panggil Dr. Ha boleh ya, Doktor? Boleh Nurul. Ya, Alhamdulillah. Okey, baik. Dr. Ha, walaupun mungkin soalan saya ini orang akan anggap satu soalan yang agak klise kan, agak selalu sangat dah orang sebut, orang bincang, orang jadikan bengkel, orang jadikan agenda dan sebagainya, tapi saya tetap nak tanya, ya, sebab benda ini sangat penting untuk kita definisikan sebenarnya apa yang kita faham tentang kepimpinan wanita dan kemudian kepimpinan wanita muda. Apa yang kita faham daripada perkataan dan juga frasa itu sendiri. Dan saya lihat kita boleh tengok juga peran dan mungkin daripada sudut pandang Dr. Ha mengenai pengalaman dan juga aktiviti-aktiviti kegiatan yang sebelum ni, apakah yang sebenarnya akan menjadi faktor penting yang akan menentukan jatuh bangun kepimpinan wanita muda ni daripada kacamata dan juga pandangan Dr. Ha sendiri. So saya ada dua soalan secara tidak langsung untuk Dr. Ha kupas selanjutnya, insyaAllah. Dipersilakan Dr. Ha. Okay. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan panelis saya pun sangat rasa teruja untuk berada bersama dengan rakan-rakan panelis. Terima kasih pada Mizan di atas peluang ni. Sebenarnya kita sekarang ni dah kena banyak ada perbincangan sebegini kan Nurul. Sebabnya sebenarnya kita sekarang ni tak payah keluar rumah, kita dah boleh berbincang ya. Dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada Mizan kerana mengangkat tajuk kepimpinan ini, khususnya kepimpinan wanita muda ya. Jadi sebagai panelis pertama, saya tak nak kena pikullah tanggungjawab untuk memberi takrifan dan juga definasi ya, supaya kita semua on the same page. Kadang-kadang kalau tak kan orang ni cakap pasal tu, orang ni cakap pasal tu ya. Jadi mungkin paling tidaknya kita seragamkan dulu dalam konteks apa yang kita nak bincangkan malam ni. Kepimpinan itu ya, saya selalu kalau kita lah dalam bahasa orang putih dia panggil leadership. Ya, dan dia datang daripada root word dia lead, ataupun makna kalau lead tu orang tu di depan ya, tapi sebenarnya perkataan kepimpinan yang dalam bahasa Melayu ni sangat indah. Sebab bila kita memimpin seseorang itu selalunya ya, root word dia ataupun kata akarnya adalah pimpin kan ya, dan kita pemimpin kita jarang di depan. Kita selalunya beriringan dengan orang yang kita pimpin. Maknanya ya, dalam konteks kepimpinan ya, yang lebih efektif adalah bila kita sebenarnya berada ya sederap dengan orang yang kita pimpin, mungkin kat depan sikit lah, tapi sebenarnya kita sentiasa orang kata bergandingan gitu ya. Dibanding dengan lead ataupun orang kata meneraju ataupun duduk di depan tu, kadang-kadang bila tengok belakang tak ada orang. Kan? Jadi kepimpinan ni saya pernah terbaca satu artikel yang menghuraikan tentang erti makna perkataan kepimpinan itu dalam bahasa Melayu sebenarnya lebih inklusif ya, dalam konteks bila kita memimpin seorang tu, orang tu berada di tepi kita. Tapi ya nak pimpin ke mana? Macam tu. Jadi kepimpinan ini selalunya memang orang yang memimpin ni dah ada dia punya arah tujuan, ya, dia dah ada dia punya orang kata destinasi yang nak dibawanya, dan selalunya ya dia dah adalah sebab dia sendiri kenapa dia nak memimpin dan mempengaruhi. Itu satu lagi perkataan bila kita sebut tentang kepimpinan, dia mesti ada elemen mempengaruhi. Dan siapa yang dipengaruhi adalah pengikutnya. Jadi kan Nurul, kita tak boleh bincang tentang kepimpinan tanpa membincangkan tentang kepengikutan. Worship. Yang mana ianya sama penting ya dengan
sebenarnya kepimpinan juga. Saya mengajar kursus elektif LMCR 2412 ya di UKM ni. Setiap semester kita ada lebih kurang 70-80 orang pelajar daripada pelbagai fakulti. Kursus saya modulnya adalah kepimpinan dan kemahiran interpersonal. Jadi kita bukan hanya meletakkan tentang kepimpinan tapi juga kepinggutan. Malahan tajuk hari ni saya rasa sangat baik lagi. Maknanya kita buatkan dipimpin atau memimpin. Sebenarnya kita akan sentiasa dalam dua keadaan ni. Ada masa kita memimpin dalam konteks ini tapi ada dalam masa yang sama kita dipimpin pula dalam aspek yang lain. Jadi dan kalau misalnya seorang pemimpin itu dia tidak pernah merasa dirinya pengikut, itu susah juga. Sebabnya pemimpin yang baik ni selalunya dia datang daripada pengikut yang baik juga. Jadi definisi tentang kepimpinan yang baik, kepinggutan yang baik itu juga mungkin kita boleh bincangkan ya bersama. Satu lagi adalah tentang wanita muda. Ya. Wanita muda saya lah yang paling tua ya di antara ni. Jadinya mungkin tapi doktor boleh definisikan. Boleh saja. Saya pernah jadi muda juga kan, bukannya tua-tua. Okay. By the way, saya umur 54. Jadi kalau kita nak tengok umur ya, saya katakan bahawa satu kita lihat wanita muda tu pada pandangan saya ya, sebagai pakar sikit puan ni, saya mungkin mengambil 45 ke bawah itu sebagai wanita muda ya. Muda dalam arti kata dia boleh dipecahkan lagi. Pada saya yang mungkin ya kurang daripada 20 itu adalah masih lagi remaja perempuan ya. Kalau ikut WHO pun ya, teenage adalah 10 to 19. Ya, so itu adalah remaja wanita. Maknanya kalau kata yang kurang 18 tahun, ni Puan Fat ada ni dia masih minor lagi ya. Maknanya masih lagi dikira bawah umur atau kanak-kanak. Tapi kalau saya kira mungkin 20 tahun ya hingga kepada usia 35 tu lah. Ya, so itu saya rasa mungkin boleh kita katakan belia wanitanya tu. Ini saya tak ikut mana-mana definisi ni. Cumanya secara orang kata secara kasarnya khususnya dalam membincangkan tentang kepimpinan wanita ni. Kemudian pada usia 35 ke 45 ini sebenarnya sudah kita katakan sebagai wanita dewasa muda. Ya, maknanya dia dah dewasa tapi masih lagi, pertamanya muda tu sebab dia masih boleh lagi beranak ya. Sebenarnya sampai 48, 9, 50 pun boleh lagi. Tapi selalunya kalau dah 40 tu saya kata udahlah kan, pencil lah dulu beranak tu. Ya, sebab kita nak besarkan pula anak tu. Kenapa saya, dan 45 ke 50, so ini adalah usia yang saya rasa dah matang. Tapi sebenarnya dia juga sebenarnya sudah mula melangkah kepada usia, bukan nak kata tua tapi ini dah senior dah. Ya, dah veteran juga dah. Ya. Dan hari ini malam ni saya rasa kita kena bincangkan tentang ya kepimpinan ya dalam konteks wanita muda di Malaysia ini dalam kategori begitu. Saya serahkan juga kepada panelis kalau misalnya ada yang nak memperincikan lagi definisi itu atau tak bersetuju ke, itu semua tak apa ya. Cumanya sekarang ni ada tadi Nurul tanyakan apakah yang perlu ada ya dalam konteks kepimpinan ini. Saya juruskan kepada kepimpinan wanita. Ni belum lagi wanita muda ke wanita senior. Tetapi ya, dari sudut kepimpinan, yang paling penting dalam membangunkan kepimpinan wanita adalah keyakinan dirinya tentang keupayaan, potensi, ya, apa lagi, bakatnya yang boleh disumbangkan bukan kerana dia perasan sendiri, tidak, tapi memang dia kena menyumbang. Dia memang rasa ruginya lah masyarakat ni kalau dia tidak memberikan sumbangan dia. Ya, kerana dia telah diciptakan Tuhan sebagai insan yang sangat besar potensi dia. Ya. Jadi dia kena ada keyakinan diri itu. Itu nombor satu. Sebab tanpa keyakinan diri ni dia amat mudah ya untuk berhadapan dengan semuanya macam dinding ya yang menyelubungi dia. Dia tak boleh pergi ke mana ya. Dalam rumah dia kena taat dengan suami dia ya. Nanti kalau misalnya anak-anak pun dia kena pastikan anak-anak itu semua tu tanggungjawab dia. Kalau dia bekerja pun nanti ya rumah tangga dia mesti juga ni ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan diri tentang keupayaan kita sendiri, maka orang lain yang akan mendefinisikan kita ini. Jadi kalau untuk jadi pemimpin wanita, bila cakap pemimpin ni juga Nurul bukan hanya memimpin orang umum ya, tapi yang penting sekali memimpin dirinya sendiri dulu.
Dia pertama kena ada keyakinan tentang bakat, keupayaan, potensi pemikiran yang Allah berikan kepada dia tu ya. Yang kedua, dia mesti ada wawasan. Pemimpin ni tu satu, saya tengah baca buku ni. Yang nak prepare ni pun bukan boleh sebarang-sebarang. Saya baca buku Women and Leadership daripada Harvard Business Review. Dia kata kalau misalnya pemimpin itu dia mesti ada wawasan, kerana itulah satu ciri penting untuk kepimpinan yang berkarismatik. So apa maksud dia berwawasan ni? Dia boleh melihat peluang dan juga ancaman di dalam keadaan semasa tu. So dia boleh grab opportunity tapi juga prepare for the threat. Dia juga boleh melihat strategi bagaimana nak meningkatkan diri dia dan orang yang dipimpin dia. Dan ini satu lagi, dia memang mempunyai keupayaan untuk menjadi inspirasi. Orang lain melihat dia ada tenaga positif yang dia bawa sebagai pemimpin tu. Yang ketiga adalah dia mestilah mampu dan sentiasa berusaha untuk belajar sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Ini yang jadi mungkin tiga ni dulu. Ini yang pada saya yang asas of course yang lain itu akan dikembangkan apabila seorang itu melihat tanggungjawab kepimpinan ini sebenarnya kita tak boleh bagi kat orang lain. Kadang-kadang kita tahulah sebenarnya ramai orang lelaki yang kata tak payahlah orang perempuan ni biar kami je lah yang menguruskan. Duduk rumah je lah. Dia tak boleh macam tu je abang. Ada benda yang memang orang perempuan yang kena buat. Dan oleh sebab tu saya rasa kita punya saya sebenarnya agak panik juga ni Nurul dalam keadaan masa di negara ni semua. Saya rasa kemana dia wanita muda ni tak ambil tempat lagi ni. Sebab memang kalau misalnya you all tak grab this opportunity, memang nanti kita akan terus menerus orang lain yang akan mendefinisikan hala tuju kita. Akhir kali ada buku satu lagi ni, Helena Morrissey, Dame Morrissey, dia kata a good time to be a girl. Dr. Ha baca lagi? Dia baca yang ini ni. Buku ni pada saya adalah satu respon kepada Sharon Sandberg punya buku Lean In. Yang Mark Zuckerberg punya CEO kan, Facebook. Dalam Lean In, saya belum baca betul-betul Lean In tu, tapi yang saya tengok review dia, Sharon lebih banyak mengatakan bahawa kita kalau jadi pemimpin, kita kena pandai ambil tempat kita di celah-celah orang lelaki tu, yang mana dalam board tu kebanyakannya lelaki. So you need to lean around macam tu. Helena Morrissey, dia ni bagi saya 54, CEO satu badan bisnes yang sangat terkemuka lah. Saya tak ingat nama dia apa, tapi dia ada 10 orang anak. Anak dia 10. Dan dia mengatakan bahawa kita sebenarnya tak cukup hanya untuk lean in. Dia kata change the system. Maknanya anggapan bahawa alah wanita ni kalau bekerja tu kita bagi dia tugas-tugas khas, ataupun mungkin jamuan, ataupun nanti kalau kita buat MOU kita gelekkan aja lah supaya dakwat tu tak orang kata tak kembang kan. Katalah nak potong riba, kita bagikan dulang tu. Kalau itulah sistem kita melihat bahawa wanita itu di situ tempatnya, kita tak akan boleh ke mana-mana ni. Jadi saya akan berhenti di situ untuk memberikan laluan kepada panelis saya yang muda-muda ni, masuk dalam kategori muda tadi, dan mudah-mudahan kita malam ini akan dapat satu conclusion ataupun kesimpulan yang akan membawa kepimpinan wanita muda ni setapak, 2 tapak, 3 tapak lagi ke hadapan. Itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ha atas permulaan yang sangat baik yang saya rasa telah cuba untuk meletakkan kita punya track, kita punya hala tuju untuk diskusi kita pada malam ini. Dan saya bersetuju dengan Dr. Ha, maksudnya saya kena tukar sikit tajuk kita, memimpin dan dipimpin. Sebab dia adalah
kedua-duanya perlu boleh berlaku dan ada dalam satu konteks kita memimpin, ada satu konteks kita dipimpin. Seperti yang definisikan Dr. Ha. Dan Dr. Ha juga berkongsi 2 buku yang menarik nanti saya nak kena type balik nama tajuk buku tu untuk kita share dengan penonton kita yang sedang mendengar. Baik, sekarang saya akan tampilkan panel kita yang kedua. Ya, yang saya rasa ramai orang tunggu nak mendengar apa buah fikiran dan juga pandangan daripada panel kita yang kedua. Saya perkenalkan dah tadi secara sepintas lalu masa tu Pak Salah punya connection tak berapa okey. Sekarang dah okey point Pak Salah? Alhamdulillah. Ya, Okay. So soalan kepada Puan Pak Salah kita mengambil kira latar belakang yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Kita tengok Puan sebagai antara saya boleh katakan kalau duduk di Malaysia ni mungkin kita kata golongan yang mungkin mewakili golongan minoriti. Yang kita kata tapi dalam masa yang sama Puan masih lagi menjadi seorang yang sangat aktif terlibat dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan khususnya membantu orang-orang golongan wanita yang menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, mangsa yang ditindas dan sebagainya. Jadi kalau boleh Puan kongsikan apa sebenarnya yang menjadi faktor pendesak ataupun your tipping point, your inner voice yang menyebabkan Puan keluar dan mengambil tanggungjawab ini. Dan juga pada pandangan Puan, bagaimanakah keterlibatan wanita muda dalam bidang aktivis masyarakat ini? Dipersilakan Puan Pak Salah. Okay, thank you so much for the question, Nurul. I appreciate it very much. Okay, I'm going to mix around English and Malay. I'm sorry, I'll just apologize before that. Okay, so saya sebenarnya 5 tahun dulu, saya ni seorang suri rumah tangga je. Okay, masa tu baru beranak. I have twins, the twins and then baru beranak, and then sebelum tu, my life is very, pretty much in a bubble, glass bubble. I don't care apa yang berlaku di luar sana. Like a trophy wife, I buat kerja pagi, bangun, pergi shopping, those kind of life, like really privileged person. Tapi setelah hadirnya 2 anak saya ni, precious pregnancy lepas 8 tahun, I nak menimang cahaya mata, and finally they have arrived. But then as they arrive, I have 2 sons. Masa tu lah saya terlibat dalam ni, peer support we call it, on social media, Facebook groups. So masa tu saya tengok banyak mangsa wanita, I focus on women, they came forward to tell their stories. Most of them, mangsa keganasan rumah tangga ataupun left in debt by their spouses ataupun suami dia dah meninggal, and they are in crisis, kan? So masa crisis tu, especially women who are being abused, bila saya analyse, saya cakap dengan dia orang, okay, you go to women's aid organisation, pergi, go and seek help, or there's a lot of NGOs or women sisters in Islam, WCC semua ada kan. So I tell them, okay, go here and seek help, and then I say, okay, go and make a police report. Lepas tu ada yang okay, go to one-stop crisis center dekat government hospital. But the problem is that with these women, dia orang tak nak pergi buat report, because itu sebenarnya satu langkah yang amat besar untuk dia orang. Apa akan berlaku sekiranya saya telah pergi buat laporan polis dan polis telah tangkap suami saya? Dialah the breadwinner of the family. What will happen to me and my children? What is she going to do? And then I realized that she went back. She said, okay, I'm going to stay. Then I have to go back. I don't want to make a police report. So after a few times, 2-3 kali macam tu, it was a cycle. I saw it. There's a pattern. Kalau you analyze this women behavior, there's a pattern. So after about 1 year, when I was looking at the pattern, I realized that these women came back. Every time I tell them to go and make a police report, these are all like already available, kan? These are all the policy makers, the advocacy, semua dah ada. But then these women tidak mau, that's like a bigger step for them. So ada gap dekat sana. So what can I do? So what intervention can I do? So I analyze, 75% of them, I would say, close to 80%, were financially dependent. Okay, financially dependent. Lepas tu dia punya self-esteem sudah, keyakinan diri seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Harlina, their keyakinan diri is diminished. Dia tak ada self-value, no self-worth because of the the verbal abuse, the mental abuse, sometimes even due to the physical abuse. They are just they are broken into pieces, right?
So tak ada keyakinan diri, they are financially dependent, tak ada support system pula. Bila dia jadi mangsa keganasan rumah tangga, tidak ada orang yang mempercayainya that it is a problem. Often we were asked to shut up. We will say, okay, tak payah, this is our family matter. We have to keep quiet. We cannot talk about this. What will happen to our family dignity and pride? All this kind of issue. And of course, another thing is that they tak ada financial literacy. I don't know how to translate it. Financial literacy, how to manage their money, what kind of resources are available out there, how can they, help themselves. Itu pun tidak ada. Okay, but then you see that these women are probably seperti mana yang dikatakan, you introduced me. You see, I were focusing on underprivileged women. Actually, no, it's all range of women because abuse, domestic violence, keganasan rumah tangga bukan hanya untuk underprivileged people. It is across the board. So from 320, I'm talking about dating, Puan Sri, or title people, or even doctors and lawyers, up to the grassroots people, B40 or B20, we are all victims. Cuma for B40 category, there are more resources, more accessible. It's more accessible, like kira kalau a B40 go and seek for help is more acceptable for people, kan? But when an M40 or T20 pergi, it's like, betul ke? But you're well-do, right? Kenapa you nak datang find for help and all that? But they don't know that when you are mangsa keganasan rumah tangga, yourself is crushed. You are helpless. You need help. Okay? And kecerdasan kewangan. Terima kasih Encik Abdul Rahman. Right? Yes, kecerdasan kewangan, and that's so important in today's world because everything is about money, right? So then when I see all this pattern in them, apa yang saya telah buat is I started telling these women to start up their own business. Buatlah apa-apa, walaupun you are stay at home, suri rumah tangga, buat je apa yang you boleh sekadar tinggal di rumah. Walaupun you are earning only 10 ringgit per day. So that was my benchmark. So 3 years ago, I started this campaign, #10 ringgit SAHM or #10 ringgit. It's available all over internet. But it's a mindset shift for women who are homemakers or financially dependent to be financially independent. At least to be nak makan nasi lemak dengan sirap bandung pun I supposed to pay for myself, or even for my sanitary napkin. I must be able to pay for it. It's my own need as a woman. And my own dreams. Sometimes I have dreams and then I cannot go and ask another person to fund my dreams. And another thing is that dalam keganasan rumah tangga ni a lot of power of control, kan? So bila power of control, especially bila you're financially dependent dengan the perpetrator, it is easier to hold you. The power, he holds the power. Kalau I tak bagi duit dekat dia tak boleh ke mana-mana. Dia tak boleh buat apa-apa. You have to stay with me. Because money is something that we all need to survive. Even sometimes sometimes they're bleeding, dia nak pergi ke hospital pun tak ada duit nak book Grab. So I was like, okay, I have to book for them. So these are the situations that's happening. So how can I talk about breaking the cycle. How can I break that? How can I rebuild in between? Of course, there's a gap there. So when I tell them to start up their own business, and business tu dia kena something that gives them a value. Dia kena happy buat tu, it's not like I like you pun buat baking. No, it's not that. It has to be something that dia yang betul-betul suka, something yang dia bagi dia, gives her happiness. Dia nak bangun pagi pun ceria je, muka ceria je nak bangun, in the morning. I like to do this. It gives her back, especially untuk bangsa tenaga rumah tangga, because of a diminished self-value. We want to rebuild that. So when I give her a purpose and she's also earning an income, the moment she earns the 10 ringgit per day, she is very happy. Very, very happy, and that small little happiness rebuilds herself. So for a woman who are being abused, that is a very important step of rebuilding her. So while you're giving her all the other resources, this step is the most crucial one. It's like inner engineering, and you're fixing the puzzle inside, you're healing inside, right? So after that, I also give her a support system because I do training. I have a company called Moms Village. We do startup trainings for women to start a business. We also have a Facebook group in Facebook called Homepreneur Empowerment Network. Okay, so I look after the social impact. I also have a partner. Her name is Roslyn. Dia ajar some of these women how to be visible online, how to sell their products. Okay, so we are like end to end.
So if you see my 3 pillars of this journey is advocacy, is whereby the women get connected to me. It's like a how can I seek help? But then I rebuild their life slowly. It's not 1 day, 2 days work. It is sometimes 6 months, sometimes 1 year, sometimes up to 3 years. All right. But this of a woman young not do something for themselves. As another category, I don't want to do anything, but then they are journeying with us. So every day when she wakes up in the morning, I started my journey as a social media activist first before I going on the ground, becoming a social entrepreneur. I started my journey through social media. So mangsa keganasan rumah tangga ni connect to me through social media. They message me, approachable, and they write me their story. So I will, right now, I actually have a panel of 6 counselors who are also trained on gender-based violence. So they are also attending, they also will be attending to this, it's like from 1 person replicate to another 6 person. Hopefully I have more people coming in future, but this is what they're doing. We are bridging the gap between the organizational support, whatever law is there for them, or the hospital, advocacy and all that. We just bridge the gap. So the survivor dengan boleh dapat bantuan, the resources are all around them, but I bridge them. So that is the role that I do. So yeah, that's how my journey is like. So why I am doing this? Of course, saya pernah bangun setiap masa saya, I was a little bit more smaller. My mom used to be bingkit, now by my dad. So every morning, sometimes she wake up dengan mata lebam tu, she still makes coffee, and that scene is very much vivid in my memory. So masa tu I telah accept that domestic violence is okay. It's normal thing, to happen in family, because being hit is okay, and I also accept that if people is going to hit me also, that's also okay, because I have modeled what my mother had went through, right? But as I grew, as my children, I had my own children, and then when I saw women coming forward, it's so many women, not talking about 1 or 2, so many women who wants to be silent, they want to be heard. Lepas tu, and then there's other women who are saying, no, this is not right. Masa tu baru I sign up for my Women's Aid Organization Ambassadorship Program. So I went to learn what domestic violence is about. So from a homemaker, I went on to learn what domestic violence, then I became an advocate, and then I started up a business. I said, okay, now the only way to rebuild them is through financial independence, and then give them a community support to lean on. So it's a journey with them. It's not one, I bagi you just empowerment, you will leave. No, it is a journey with them. So of course, I want to give them the decision-making power. So from wanita ni, dia boleh ambil, decision for themselves. If you want to be in the, because empowerment is about that. It's about the choices and making that decision. I cannot decide for her. I have been in that journey of making decision for her, but then it didn't work. So when I give her the liberty to make her decision, it changed. The whole, perspective changed, the whole diagram changed. So women are being more empowered, and the power restoration, I call it, because this domestic violence is about power of control, kan? So when the power restoration happened, she has gained a control of her life. She said, I don't deserve to be abused. You stop it right there. Saya tak nak diperlakukan sebegini, dan saya tidak mahu, if you're going to go on, if you're going to beat me, if you're going to hit me, if you're going to do anything to me that is against my will, I will make a police report, because the law says that this is under Akta Keganasan Rumah Tangga. We have, Akta Keganasan Rumah Tangga. In fact, if you go make a report, ada pegawai pendakwa, right? Yeah, you have a lawyer there, the government lawyer to membela you some more. So yes, all these are resources. We have all these laws there to safeguard us as victims, and bukan saja wanita, ada juga I know that there are also men, but of course gender-based violence is more focused on women because they are women, right? Because they are supposed to be like how Dr. Halina cakap, it's a systemic oppression, we have to put her there because that's only where she belongs. Unfortunately, it's not that. Okay, so today, SDG 5 says that, we are fighting for equality. We want to be, in fact, 5.8 says that, unpaid labor of love. Kita wanita ni, we are 2.5, wanita yang buat kerja dekat rumah ni, they're already doing 2.5 work,
type of work gitu. Job lah. Okay, 2.5 job. On top of that, ada juga wanita nak pergi kerja lagi. So like 3.5 job. So what are you expecting? It's overload. You know, her mental health is affected, her family dynamics is affected, and then we want women, we call her superwoman, you're able to pull it all. No, it has to be balanced, right? So it has to start from the family itself. Yeah. Yeah. So you Right. define leadership from the beginning, From the home. family itself. Yeah. Yes, absolutely. Alright, good. Bagaimana you lihat keterlibatan golongan wanita muda sendiri dalam dunia aktivis yang mungkin you involve sekarang? Okay, pada masa kini I rasa it's more trending, I would say. You know, it's like a trend to be an activist. You know, it's a trend to be involved in social causes because it matters. You know, and of course with Facebook and all that, I see a lot of you know, social media activism, or even, you know, because it's being promoted. Kalau dekat Facebook, Instagram, it's like globally people can see you even. And I see that they are doing it because of their purposeful. They feel purposeful, kan? Like I think during pandemic masa tu, a lot of wanita muda, I would say, you know, involved in. I was involved in this, you know, pembahagian sanitary napkin in PPR flats. Oh yeah. You know, a lot of women were coming forward and say, okay, I will take this area, I will take that area, and then this food bank and all that. You know, so I see that interest is coming more widespread. I think because our awareness is better now, we are a little bit more socially responsible, which is very important because this dunia yang kita you know, the world that we stay doesn't belong to us alone. It's ours, right? So it's so important for us to play a role in every aspect of it. You know, one man's extra, I have extra meal, I can always offer another meal to another person. So that's how we can, you know, because I think during pandemic, a lot of us have saw how humanity can, you know, prosper. So I see a lot of women coming forward and doing it. It's not for men alone. I see women doing it, and I think it also, I think women pun kan, we are naturally very empathic. Kita memang dah dengan naluri empathy and that kemotherlian, you know, kemotherlian. No, very motherly, the naluri, you know, it's just there. So we are just genuinely more empathic. We just want to do it. So I think it's all our assets, like, you know, if you ask me. So yes. Yeah, thank you so much Buat Salah for your sharing. And daripada situ sebenarnya kita melihat satu perspektif yang sangat mungkin jarang dikupas apabila kita bercakap tentang kepimpinan dan wanita. Selalu orang bila sebut nak wanita memimpin, perempuan memimpin, selalu akan pergi kepada dunia politik, contoh, ya, ataupun pergi kepada dunia berdepan dengan publik secara skala yang besar. Jadi bila kita dengar tadi sebenarnya saya melihat satu daripada definisi kepimpinan atau leadership yang antara yang diberikan oleh, ada buku yang saya baca ni, saya pun tiba-tiba nak share buku juga kan, lawan pula Dr. Ha kan. Leadership in Parenting, sebab saya pun tengah belajar parenting kan. So dia kata, dia define leadership ni adalah impactful contribution towards humanity. Definitely apa yang Puan Buat Salah terangkan dan share dengan kita sebentar tadi. So alhamdulillah. Nurul, boleh tak nak add in sebab yes. empathy tadi, ya. So dalam buku yang Helena Morrissey ni, yang A Good Time to Be a Girl ni kan, so dia katakan feminine trait of leadership dia ada 3. Yang pertama empathy, there you are, you know, empathy. Yang kedua dia ada collaborative behavior. Wanita dia memang akan memimpin dan pastikan kita berkolaborasi, bukannya compete. Okay, dan yang ketiga, keupayaan feminine trait of leadership ni, dia ada keupayaan untuk connect emotionally with those yang dia pimpin. So that emotional connection is one of the strength. So itulah dia. Kalau kita tengok ciri-ciri tadi dalam keadaan kepimpinan yang biasa, ini selalu dilihat sebagai yang itu, you know, that's the CC part of leadership, you know, you are so emotional, how can you be objective? Tapi sekarang kita tahu bahawa feminine trait ni sebenarnya yang sangat penting, khususnya dalam dunia digital dan abad ke-21 ni. So dan feminine trait ni dia bukannya hanya pada wanita saja.
dia ada kepada lelaki tapi dia mempunyai Baik. ciri-ciri berikut. Terima kasih So minta maaf banyak saya pada tambah Dr. pula Ha. masa dia. Ya, Yeah, I also want to add in something, Nurul. Yeah, okay. While Dr. Halina also mentioned, right? Yes, leadership, you know. I think dia start daripada rumah kan. Dia start daripada masa baby ataupun, you know, when even the toys that we give children. You know, sometimes we assume that for girls, they only have to play with dolls and all that. And then we don't give them more analytic skills, more problem solving skills. Kita rasa dia tidak berupaya untuk buat begitu. I think that's a very wrong thing to do. You know, because that develops skills. You know, it's a very, whether it's motor skills or fine motor skills or thinking skills, whatever it is. In fact, if you give a boy a toy, a soft toy, macam Barbie doll, it develops empathy in them. It develops an emotional skill. So I think it is so important that it's balanced, isn't it? Kita nak wanita pimpin, at the same time we want men to be a little bit more empathic because that makes them stronger. Right. Yeah. Thank you so much, Dr. I Halina. agree with you. Yeah, thank you so much Puan Sala juga atas penambahan komen yang sangat baik tadi. Okay, so saya kira kita berada di satu phase yang pertama kita telah lepas. Alhamdulillah. So kita akan pergi kepada phase kita yang kedua. Bersama dua lagi panelis kita yang ada ni. Kak Fad dan Afika, tak boring lagi kan? Masih ada kan? Okay. Baik, insyaAllah kedua-duanya memakai bawal. So saya akan pergi kepada panel ketiga dahulu, iaitu Puan Fadlina Siddiq. Kita harap doakan connection Kak Fad. Okay ya? InsyaAllah. Jadi soalan ni soalan panas. Soalan cepu mais untuk seorang yang berlatar belakangkan syariah dan perundangan ini. Saya suka nak bertanya dengan Puan Fadlina, bagaimana kita melihat beberapa dogma agama mempengaruhi dan membentuk cara fikir masyarakat dalam melihat kepimpinan wanita. Dan jika boleh Puan berkongsi dengan kami, mungkinkah kita boleh lihat tokoh-tokoh agamawan yang kita kata dia menitik beratkan soal kepimpinan wanita, dia memberikan peluang kepada wanita untuk memimpin, tapi dalam masa yang sama tidak pun perlu berkompromi dengan prinsip-prinsip agama yang asas yang telah ada dalam ajaran agama. Sebab saya kira ini tentang dogma agama ni bukan sahaja ada pada agama Islam ni, agama-agama lain pun mungkin ada dogma-dogma ini yang melihat bagaimana agama mungkin ada kita kata kadang-kadang mengongkong ataupun macam mana sebenarnya agama dan juga membentuk cara fikir masyarakat kita ni dengan kepimpinan perempuan, kepimpinan wanita. Jadi persilakan Puan Fadlina Siddiq untuk menjawab soalan ini. Terima kasih pada Nurul, Dr. Har, Puan Vasala dan Adinda Afika. Itulah time soalan panas je kena dekat kita, lepas tu soalan nak kutuk orang agama je kena dekat kita, lepas tu kita lah kena kecam tu, ya. Tapi saya nak mulakan dengan satu petikan kata-kata daripada Margaret Thatcher. Dia selalu sebut bahawa if you want something said as a man, bertanyalah pada lelaki kalau kita nak sesuatu yang untuk diperkatakan, but if you want something done as a woman, jika kita mahu sesuatu untuk dilakukan dan maka kita boleh tanyakan pada wanita. Saya nak mulakan dengan mitos-mitos terlebih dahulu. Saya suka mulakan dengan mitos sebab mitos inilah yang mengganggu segala gerak kerja, dogma dan halangan-halangan yang dibina dalam kita panggil sebagai rooted culture ataupun barangkali juga dalam society yang bersifat sangat patriarkal ini, dan membawa kepada kita panggil sebagai petikan-petikan agama ini digunakan dengan sewenang-wenangnya. Pertama sekali, mitos yang pertama yang mengatakan bahawa wanita tidak ambitious, women are not ambitious. Salah, itu adalah mitos. Women are ambitious, very ambitious. Jadi berdasarkan panel 1, 2, moderator sangat ambitious malam ini untuk jadi moderator. Afika sangat ambitious untuk menumbuhkan muda. Jadi mengatakan bahawa wanita not ambitious adalah satu mitos. Yang kedua, woman leadership adalah threat ataupun ancaman kepada lelaki. Itu adalah mitos, ya. Bila kita membuat kita panggil sebagai advancement of leadership ini,
tidak timbul soal threat, kerana kita kadang-kadang kita kena lihat bahawa soal perjuangan, soal core business kita dan audience kita adalah berbeza. Jadi sangat mustahil untuk mengatakan bahawa kita ni adalah threat kepada lelaki, sedangkan kita juga berjuang untuk isu-isu kemanusiaan, hak-hak asasi yang merentas gender dan juga kepentingan semua. Yang ketiga, mitos yang ketiga adalah semua lelaki adalah against ataupun menentang secara tegar woman empowerment. Ini tidak betul. Ini juga tidak betul. Jadi apabila kita nampak ada wanita yang terhadapan dan yang empowered, kita selalu melihat ada yang mengatakan bahawa orang lelaki tidak suka kepada woman empowerment. Pengalaman saya dalam bidang aktivism dan membawa kepada political activism ini, saya melihat ramai sebenarnya lelaki yang menyokong women empowerment dan mereka sangat berterima kasih sebenarnya kepada kita yang melakukan kerja women empowerment dengan bersungguh-sungguh ini kerana banyak membantu mereka memahamkan isu-isu masyarakat, komuniti dan rakyat khususnya. Mitos yang keempat, wanita tidak boleh execute task ataupun pekerjaan secara efektif. Ini juga adalah satu mitos. Sebab itulah saya ingat Margaret Thatcher sebut if you want something to be done, ask a woman, because memang itulah kerja wanita yang boleh kita pastikan bahawa setiap kerja itu akan dilaksanakan dengan efektif. Dan yang terakhir barangkali adalah woman cannot lead, wanita tidak boleh memimpin. Ini juga mitos yang cukup besar dalam keadaan kita baru saja meraihkan seorang lagi kepimpinan dunia daripada Belarus, iaitu Perdana Menteri beliau, mereka juga seorang wanita sangat muda. Jadi adalah satu mitos yang cukup besar mengatakan bahawa wanita tidak boleh memimpin. Tapi semua naratif mitos ini kemudiannya kita akan lihat berlaku argumentasi yang sangat besar dalam masyarakat, apatah lagi dalam isu-isu yang melibatkan masyarakat yang sangat patriarkal. Tapi dalam Islam sebenarnya saya sangat memegang penuh dan beriman sungguh dengan ayat ba'duhum awliya'i ba'din ini. Nurul barangkali tahulah betapa saya berimannya dengan ayat ini dan menjadikan ia sebagai panduan bahawa tiap kali berlaku sahaja apa-apa isu berkaitan meritokrasi, kuota, ayat inilah yang akan saya gunakan ke atas lelaki-lelaki yang cuba maknanya membuat halangan-halangan atas dasar agama ini. Sebab ayat ini cukup jelas. Tidak ada apa-apa kita panggil sebagai halangan agama, sebab bila dalam ayat ini surah At-Taubah ayat 70, 71 atau 71, 72 ni memang menyebut dengan jelas apa tanggungjawab kita sebagai manusia lelaki dan wanita, tanggungjawab kita yang bersama, yang bersama itu, dan ada ketikanya memang ada satu ataupun ada satu keadaan yang kita akan lebih pada orang lain. Jadi tak betul lah dalam semua keadaan macam tajuk tu sebutlah tajuk tu memang memang tak positif langsung lah. Saya memang terima jemputan ni kena tengok tajuk tu. Kalau tajuk itu kita boleh positifkan, kita kena positifkan sampai habis. Okay, Afiqah adalah untuk memastikan forum ini berakhir dengan memang wanita boleh memimpin. Saya juga nak pergi kepada nas-nas biasa yang selalu digunakan untuk menjatuhkan ataupun kita panggil diskredit lah woman. Ini sebab latar belakang orang agama ni dia start dengan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa lah. Ini pun at one time memang favourite, semua orang suka. Nurul pun suka ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ni masa zaman Ufi tapi bila kita baca dalam konteks yang lebih besar dan kita dah faham selepas ayat itu ada terkait dengan tanggungjawab dalam rumah tangga, so kita tak adil ayat itu dibaca dalam semua konteks. Tak adil ayat itu dibaca dalam kelas sebab nak suruh budak lelaki jadi ketua kelas atau ketua pelajar. Tak adil. Tak adil untuk
bacakan ayat ini ketika kita sudah pecahkan gelas sealing untuk jadi CEO, untuk jadi hakim Mahkamah Tinggi Syariah, untuk menjadi ketua pendaftar Mahkamah Rayuan. Ayat ini tidak adil, ya. Jadi konteksnya adalah dalam konteks rumah tangga, dan kelebihan itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu hadis yang sebut ni Afiqah, kita kena lawan sungguh-sungguhlah hadis ni, yang menyebut hancur urusan negara jika diberi kepada wanita ni, ya. Ini juga bersifat very contextual, ya. Ia bukan untuk semua keadaan, dan very contextual, sangat deskriptif, sangat spesifik keadaannya. Jadi tidak adil untuk kita tidak membuat dan asal semula bagaimana seharusnya hadis ini dibaca. Ini adalah ketika saya di tahun 5 syariah UIA, saya sentiasa dimaklumkan bahawa saya hanya boleh bercita-cita je lah nak jadi hakim, ya. Ketika itu tak ada seorang pun ustaz maupun ustazah yang encourage kami untuk menjadi hakim wanita di Mahkamah Syariah dengan alasan bahawa haram untuk seorang wanita menjadi hakim syar'i. So dalam keadaan itulah saya rasa sangat penting untuk kita mengambil tanggungjawab menjadikan kepakaran-kepakaran tertentu untuk membuktikan bahawa ada ruang justifikasi syarak di situ. Jadi apabila ruang itu dibuat dan ijtihad itu diberikan dengan panduan-panduan mengapa keperluan hakim wanita semakin mendesak di Mahkamah Syariah, jadi kita lihat perkembangan itu cukup baik, dan Selangor sentiasa mendahului dalam semua perkara dan menjadi negeri yang paling progresif dengan pelantikan hakim wanita paling ramai, pendakwa syar'i paling ramai, dan peguam syar'i wanita paling ramai 60% di Selangor. Dan saya ingat kita juga perlu menyusunlah, kita panggil secara organik, dan juga kepimpinan wanita ini boleh diatur macam Puan pasal tersebut tadi. Beliau bermula secara organik dengan memperjuangkan isu-isu domestik saja, tapi akhirnya gerakan ini menjadi membesar, dan beliau kini bersama Mum Village. Dan saya percaya kita boleh bergerak dalam peringkat komuniti, kemudian ke peringkat civil society yang lebih besar, dan kemudiannya ke peringkat kenegaraan lah, yang apa yang sedang Afiqah usahakan sekarang ini adalah untuk membentuk satu pasukan yang mempunyai mobility di peringkat kenegaraan. Jadi ia boleh diatur, dan ia tidak langsung dalam proses kita mengatur kepimpinan itu, ia tidak langsung melanggar mana-mana prinsip dasar dan hukum syar'i apabila kita membuat kerja-kerja ini secara lebih tersusun. Saya pun nak share juga buku ni, Fiqh Siyasah oleh Mukhtar Al-Shinkiti. Saya rasa ini buku ni sangat relevan dan sangat terkini, dan isu-isu yang khususnya bab yang terakhir merujuk kepada bagaimana beliau melihat peranan wanita, dan perkataan-perkataan yang janggal yang sebelum ini tidak melibatkan wanita sebenarnya ada kupasan beliau, sebagai contoh perkataan musyawarah, perkataan anas, dan juga bagaimana contoh-contoh yang beliau ambil antara bagaimana Rasulullah sangat menghargai semua sesi-sesi dialog beliau dengan Ummu Salamah. Jadi apabila buku ini mengangkat polisi-polisi yang dibuat bersama Ummu Salamah, saya rasa sangat terharulah, bagaimana bila Nurul tanya tokoh-tokoh yang wajar kita angkat. Of course dalam konteks hari ini kita kena lebih banyak bawa konteks bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ini membuat polisi-polisi penting bersama Ummu Salamah, jadi ada konteks-konteks tertentu yang perlu diangkat, dan perkataan yang digunakan ketika beliau membuat polisi-polisi itu bersama Ummu Salamah, consultation itu berlaku, adalah peringkat musyawarah yang mesti ditekankan dalam semua urusan ketika kita memimpin. Barangkali kalau tokoh-tokoh yang lain juga kita kena banyak membaca
juga bagaimana Al-Nushi misalnya di Tunisia pada zaman beliau, parlimen beliau menyaksikan wanita paling ramai dan juga speaker tak silap saya adalah wanita. Kemudian Hassan Turabi, bagaimana beliau sendiri mengendalikan isu-isu wanita. So kalau kita nak kata kita saja bertanggungjawab bercakap tentang isu wanita, tak betul lah. Jadi kalau kita sudah ada tokoh-tokoh ini bercakap tentang pimpinan dan isu wanita, pemberat itu lebih menarik kerana mereka sendiri bercakap kepentingan orang lelaki, penglibatan kaum lelaki dalam memastikan wanita juga sebagai pembuat dasar. Saya ingat 2 hari lepas YB Khairi Jamaluddin juga menegaskan perkara yang sama, pentingan wanita berada di level pembuat dasar dengan lebih ramai, sebab isu-isu masyarakat ini adalah isu-isu yang sangat dekat dengan kita. Sebab itu juga di peringkat keadilan misalnya kita telah pun memberikan pandangan bahawa di sepanjang tempoh pandemik dan PKP ini seharusnya Kementerian Wanita diangkat sebagai Kementerian Kanan, sebagai frontliner kementerian, kerana Kementerian Wanita lah yang paling banyak sekali bertugas dan punya tugasan yang cukup besar dalam urusan-urusan kebajikan rakyat di sepanjang tempoh pandemik dan PKP ini. Jadi saranan-saranan ini mestilah dilihat secara serius, khususnya dalam memastikan kepimpinan wanita ini. Saya tak nak sebut terus relevan sebab ia memang relevan dan sangat signifikan sepanjang zaman, tetapi kita nak pastikan we are at the right place and at the right point untuk kita terus bercakap dan memberikan pandangan kita. Dalam masa yang sama, wanita juga kena terus support lah kepimpinan wanita ni. Kita risau wanita sendiri yang tak support. Tak payah sungguh lah sangat. Buat biasa-biasa sudah lah. Tapi Madeleine Albright pernah sebut, Dr. Har, Madeleine Albright sebut there's a special hell for women who does not support other women. Jadi kena lihat benda isu ni sebagai satu benda yang signifikan kerana dia sentiasa ada peranan dan objektif yang jelas apabila kita sebut tentang kepimpinan wanita. Allahuakbar. Baik, terima kasih kepada Puan Fadlina Siddiq kita yang telah merungkaikan persoalan yang saya kira menjadi dilema antara salah satu dilema Kak Fad, saya kira kalau kita bertemu dengan kadang-kadang adik-adik kita, kawan-kawan kita yang kadang-kadang merasakan agama tu yang menghalang mereka untuk memimpin tanpa disebabkan oleh telah lama kita berada di satu lingkungan yang macam Kak Fad sebut di suasana patriarki dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengar Kak Fad dah sebut tu, tolong ambil satu poin yang penting bahawa insya-Allah kita tidak ada satu. Tapi Nurul, satu je nak pesan, kalau nak lawan dengan orang-orang yang masih menggunakan alasan agama ni, kita kena pakai ayat umum je lah. Kalau dia nak pakai ayat yang spesifik macam Kak Fad sebut tadi, kita kena guna ayat balas balik dengan ayat umum lah. Fastabiqul khairat. Kita kena bagi macam tu je lah Kalau tidak sampai bila kita akan terperangkap lah dalam dunia mereka yang akan terus melihat bahawa kita ni di situ sajalah. Kita ni 30% tu je lah. Tidak, sorry. Baik, terima kasih kepada Puan Fadlina. Tegas dengan tegasnya telah menyatakan pendirian. Jadi saya kira kita selesai bab tu dan kini kita akan pergi kepada panel kita yang keempat yang kita ramai yang tunggu untuk mendengar daripada panel kita ini, dan saya sendiri pun antara yang sangat teruja untuk mendengar sendiri sebab baru-baru ini kita semua memang diwara-warakan dengan satu parti baru bakal didaftarkan. Saya kira belum berjaya telah dalam proses Afiqah. Belum. Dalam proses. Dalam proses sebab tu disebut sebagai jawatankuasa penaja. Jadi soalan saya kepada Afiqah, Adinda Afiqah kita ialah sebagai salah seorang penaja untuk parti muda yang kita tengok ada respon positif, ada respon negatif kepada penubuhan parti ini. Bolehkah kalau Afiqah mungkin kongsikan dengan kami berkenaan dengan rasa-rasanya apa istimewa atau apa uniknya generasi wanita muda ini yang nak memimpin sekarang ni, kita kata mungkin dalam konteks parti muda ataupun dalam konteks yang lebih besar, yang Adinda Afiqah kita rasa
benda tu hanya ada kepada golongan muda, tidak ada kepada golongan lain. Apakah keistimewaan atau uniknya kita kata golongan wanita muda ni dia menyebabkan dia boleh memimpin berbanding dengan generasi-generasi lain. Itu yang phase yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok Afiqah, kadang-kadang kita ada pesimis, pandangan yang sangat pesimis kepada generasi yang baru ni. Orang panggil generasi TikTok lah, generasi tak endah kepada politik lah, generasi yang memang sekadar mahu hidup sendiri dan menguruskan kehidupan mereka sendiri saja. Jadi macam mana kalau golongan wanita muda ni dikatakan nak memimpin generasi yang begini? Jadi apa strategi yang perlu dilakukan? Jadi dipersilakan Adinda Afiqah kita, insya-Allah teruskan. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua panelis dan Baik, suara pun dah muda. Pada malam ini. Pertama-tamanya perkara pertama yang kita perlu acknowledge walaupun muda tetapi ada banyak spektrum daripada dalam muda tu sendiri. Muda tu sendiri, golongan muda ni bukannya semuanya progresif, bukannya semua ke kiri, bukannya ada yang prefer jadi sentris, ada yang prefer ke kanan, ada yang lebih ekstrim ke mana-mana kutub. Jadi tapi muda yang saya nak represent malam ni lebih kepada parti muda lah kan, sebab kita acknowledge banyak spektrum. Jadi saya bercakap dari sudut mewakili parti muda. Perbezaan antara wanita muda dan wanita yang mungkin lebih berusia, saya kira tidaklah secara random je lah. Mungkin dari sudut kami muda sendiri adalah kami ingin membawa polisi dan pendekatan yang lebih radikal. So antara aspirasi muda adalah kita ingin menghapuskan sistem sayap dalam parti, kerana kami percaya sayap wanita dan sayap pemuda inilah yang menjadikan sama ada golongan muda ataupun golongan wanita ini sebagai token. Mengapa diasingkan golongan wanita dan golongan muda di lapangan yang berbeza, seolah-olah pemuda dan wanita ini playing field kamu, ini tempat kamu untuk grow, dan apabila sampai ke satu peringkat, apabila kamu sudah mendewasa, barulah kamu akan diserap dalam kepimpinan sentral. Jadi bagi kami sayap inilah yang consolidate elemen patriarki, elemen seniority dan pelbagai lagi. Kan kalau kita lihat di negara-negara luar, kita wonder, macam mana boleh jadi Perdana Menteri umur 34 tahun, kan? Ia tidak dapat dinafikan ada sesetengah parti politik di negara luar juga mempunyai sayap mereka, tapi kami dari muda, pendekatan kami adalah menghapuskan sayap ini kerana isu-isu dalam masyarakat ini merentas usia, merentas gender. Saya kira perbezaannya cumalah dari sudut polisi, kerana kami kira sudah sampai masanya untuk kita challenge the status quo, kan. Kalau dari sudut perbezaan visibility di media sosial, saya kira sama saja. Wanita lebih berusia atau wanita muda sama saja, visibility mereka sama kan. Kalau kita tengok Kak Fat sendiri kan, hari-hari ada posting di Facebook. Saya pun tak serajin Kak Fat nak buat posting Facebook kan. Sekarang pun Kak Fat dah ada Twitter, Instagram pun dah ada. Jadi kalau nak kata beza wanita muda wanita tua ni visibility di media sosial, saya kira tidaklah kan. Kak Wan pun aktif di media sosial. Lebih daripada saya sendiri. Jadi mungkin saya kira perbezaannya dari sudut pendekatan ataupun polisi yang lebih anti-establishment. Tapi Afiqah, kalau saya boleh mencerah, kalau anti-establishment ni, adakah dengan menubuhkan parti lagi satu itu menepati ciri-ciri anti-establishment itu sendiri? Sebab ada setengah orang rasa macam akan repeat benda yang sama bila masuk ke dalam kancah
politik kepartian tu? Ini soalan luar daripada yang disebut. Sebab itu peranan kami, usaha kami adalah antara lain perlembagaan itu sendiri perlu menghalang berlakunya biasness kepada sesetengah gender ataupun sesetengah usia. So jadi equal participation kepada semua kan. Contoh kalau kita lihat semua parti politik apabila mereka sampainya pilihan raya, mereka tidak ada political will. Yang ini berlaku across party. Sama ada pembangkang ataupun kerajaan, tak ada political will untuk fill the candidate. Sedangkan menurut kajian United Nations Women, chances untuk candidate menang di dalam pilihan raya tidak mengikut gender, kerana kalau sistem di Malaysia lebih kepada mengikut parti, ikut party lines. So jadi winnability seseorang candidate itu tidak berdasarkan gender, tetapi lebih kepada parti. So sama ada lelaki atau perempuan, dua-dua mempunyai chances untuk menang dalam pilihan raya. Tapi mungkin ada kekurangan dari sudut lain, dari sudut crowdfunding dan sebagainya. Tetapi kalau mengikut kajian, memang dua-dua mempunyai chances yang sama. Perbezaannya adalah willingness setiap parti itu sendiri. Kalau mengikut data, kita puji PKR yang fill candidate paling ramai perempuan. Dan bilangan ahli parlimen PKR pun 11 orang. Diikuti dengan DAP 8 orang. Kalau Adun, YB Adun DAP lebih ramai, diikuti dengan PKR. Kedua-dua parti ini kita puji political will mereka untuk fill woman candidate kan. Tapi saya lihat sayang contoh UMNO, kita lihat wanita UMNO sangat memainkan peranan yang penting di semua peringkat, terutamanya di grassroots kan, di kampung-kampung. Kalau bukan kerana wanita ni, saya boleh kata boleh lumpuh jentera UMNO. Tetapi peratusan wanita UMNO di dalam parlimen sendiri hanyalah 7.4%, kurang daripada 10%. Seterusnya tadi soalan berkaitan strategi. Strategi untuk lead generasi muda. Saya kira yang pertama adalah accessibility kan. Sebagai contoh di setiap parti bagaimana pemilihan seseorang kandidat apabila datangnya pilihan raya kan. Tidak dipertandingkan secara equal kan. Mungkin kelebihannya apabila seseorang tu dia rapat dengan pimpinan tersebut ataupun yalah kan, semuanya lebih kepada tidak ada platform yang jelas bagaimana untuk mereka climb the ladder. Yang pertama adalah accessibility kan, dan equal representation lah kan, equal participation. Yang kedua adalah lebih kepada kepercayaan kan. Kita perasan anak muda ni contoh saya bagi contoh DAP, apabila ramai yang melihat parti DAP ni feel more young candidate, jadi berlomba-lomba orang nak masuk DAP regardless of bangsa, sentiment and all. Jadi anak muda nampak parti itu memberi kepercayaan kepada anak muda kan, sama ada di semua peringkat. Dan juga ni berdasarkan pengalaman sendirilah kan, sewaktu dilantik sebagai pegawai khas di peringkat kawasan kan, sejujurnya itulah kali pertama lah kita, sebab selama ni bekerja di Klang Valley kan, kita pun agak clueless lah kan, walaupun kampung sendiri tapi kita pun tak mahir sangat lah.
Tetapi di atas kepercayaan YB Syed Saddiq, saya cuba menjalankan amanah itu sebaik mungkin. Yang di sini saya nak tekankan kepercayaan kan. Di dalam tempoh 22 bulan sebagai kerajaan banyak perkara yang saya belajar dan terutama pengalaman lah kan yang saya tidak jumpa di dalam jurnal, di dalam buku ataupun mana-mana lah kan. Pengalaman lebih kepada apabila kita anak muda diberi kepercayaan di lapangan, especially di peringkat bawahan kita selalu berkata wanita perlu dilibatkan sebagai pembuat dasar. Saya nak tambah at the same time perlu dilibatkan juga di dalam peringkat pelaksanaan, di peringkat bawahan kan. Kalau di peringkat kalau perempuan sebagai terlibat lebih ramai di peringkat pembuatan dasar, tetapi di peringkat lokal tidak ada women's leaders, bagi saya nampak benda tu tak jadi juga kan. Kalau kita lihat dia akan ada banyak kelumpungan. Kalau kita lihat di peringkat lokaliti, pemimpinnya ketua kampung. Seperti yang kita faham, ketua kampung ni semua lelaki kan. Jadi apabila ada masalah ibu tunggal, masalah ibu tinggal, masalah-masalah yang melibatkan wanita, mereka tidak ada ruang yang selamat, ruang safe space untuk mereka bercerita masalah mereka kan. Sudahlah wakil rakyatnya lelaki kan, pegawai khasnya lelaki, kemudian ketua kampungnya pun lelaki. Kalau nak meluah di masjid surau pun AJK-nya lelaki kan. Jadi di mana mereka nak mencari? Jadi tidak ada jalan melainkan kita datang reach kepada mereka kan. Kalau NGO datang reach kepada mereka, itu pun nasib kan. Kalau pihak JKM datang, itu pun nasib kalau jumpa kan. Kalau tak jumpa, mereka akan tertinggal dari sudut bantuan dan sebagainya. Jadi perlu ditekankan juga lebih ramai kepimpinan wanita di peringkat lokal. Kalau yang saya perasan wanita di peringkat lokal ni, kalau di peringkat bawah kita ada MPKK kan, dia ganti JKKK lah kan. Tapi itu pun wanita pun cuma sebagai biro wanita kan. Peranan yang sangat kecil kan. Jadi di peringkat ahli majlis pun untuk capai 30% ahli majlis wanita itu pun sangat sukar kan. Mungkin saya tak pastilah kalau berlaku di Selangor, tetapi kalau di peringkat yang saya nampak di Johor nak capai 30% tu sangat sukar. Jadi perlunya diperbanyakkan juga wanita di peringkat bawahan. Rumah tetangga kaum lelaki, ketua kampung lelaki, ahli majlis lelaki, wakil rakyat lelaki. Jadi di mana tempat untuk para wanita ini mengadu nasib, masalah, minta bantuan dan sebagainya. Ada berapa minit lagi? Rasa dah boleh ni sebab lepas, apakah ada poin lagi? Last 2 minutes. Saya nak tambah sedikit tentang stigma. Stigma yang berlaku kadang-kadang bergantung kepada latar kita juga Sebab sebelum ni saya berada di dalam gerakan Islam. Jadi sekarang diskriminasi. Sekarang sudah tidak attach lah. Akan mana tu? Sebab sebelum ni berada dalam gerakan Islam, jadi diskriminasi gender tu kita sangat rasa. Tetapi apabila, sebab pernah serve di dalam Bersatu Sekejap, diskriminasi gender itu saya tak so far tak pernah lah, melainkan adalah beberapa pengalaman, tetapi lebih kepada seniority. Kalau saya perasan di dalam politik parti ni lebih kepada seniority. Dia berapa lama masuk parti dan sebagainya, bukan kepada merit kan, ataupun bukan kepada adakah dia kroni kita kan. Not so much about who can contribute most to the society, tetapi lebih kepada rewarding kroni masing-masing. So jadi apabila ada position yang available, mereka akan reward kepada loyalist mereka kan, bukan kepada mengikut
merit. Sebab itulah antara perkara yang kita nak hapuskan di dalam muda. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Afiqah. Banyak perkara yang nak dihapuskan tu nampaknya. Baik, kita ucapkan maju jaya, selamat maju jaya ya untuk Adinda Afiqah kita juga. Jadi saya kira perbincangan kita sangat luas skop dia. Tadi kita dengar tentang masalah dengan aktivis ni masyarakat dia dengan bagaimana dia memula daripada bawah, dan kita dengar daripada Afiqah ya bercakap tentang parti, bercakap dengan reform yang ingin dibuat oleh parti muda ni sendiri. So dengan Dr. Ha, dengan Kak Fad yang telah memberikan asas yang sangat kuat untuk kita semua. So saya akan pergi pada soalan. Ya, kita ada beberapa soalan dekat sini yang antaranya ditujukan khusus kepada Dr. Ha. Yang pertamanya, Dr. Ha boleh baca ke soalan di bawah itu? Okay, saya terus beri kepada Dr. Ha untuk menjimatkan masa, ataupun Dr. nak? Dr. Ha dah baca kan? Okey, baik. Dah baca dah. Okey. Okey, dipersilakan Dr. Terima kasih Nurul. Soalan ni datang daripada Ruhiyah Sakinah. Dia tanya tentang emotional independence. Saya mungkin emotional intelligence atau emotional quotient agaknya yang nak tanyakan ni ya. Dan bagaimana agaknya emotional intelligence of a woman should be. Okay, kita banyak bercakap tentang emotional intelligence, and it's one of the intelligence yang sememangnya patut kita fikirkan dan kita berikan keutamaan selain daripada IQ saja. Bercakap dengan topik kita malam ni, kepimpinan itu memang perlukan keupayaan IQ yang tinggi, juga keupayaan EQ yang tinggi juga ya. Dan mungkin dekat sini kalau nak katakan wanita ni selalu dikatakan kita ni terlalu emotional, terlalu emo lah kan kalau bahasa orang sekarang kan ya. Dan oleh sebab tu mungkin kita ni tak layak untuk memimpin sebab sering terbawa-bawa oleh emosi kita. Saya yakin lah rakan-rakan semua dah lama dengar perkara ni. Dan seolah-olah dia jadi satu yang kita terima. Itu sebabnya bila katalah bos ni kan marah-marah ke apa, itu nak menopause lah tu. Kita kata kan bila orang perempuan. Dan kalau misalnya, dan seolah-olah emotional kita itu menjadi satu liability. Hari ini kalau kita lihat sebenarnya kepimpinan yang tandus daripada emosi ni lah yang menyebabkan kita banyak masalah ya, khususnya dalam konteks kita tidak ada empathy tadi tu ya. Salah satu tanda seorang punya kecerdasan emosi yang tinggi itu adalah dia mampu mengenal pasti emosinya dan emosi orang lain. Ya, dan dia mengenal pasti, bukan kenal pasti saja, dia ada 4 kan kalau katalah emotional intelligence ni. Pertama, dia kena kenal pasti emosi dia dulu. Bukan emosi dia saja tapi emosi orang lain. So dia punya vocabulary tentang emosi banyak. Ya, dan dia jelas. Yang kedua tu, step kedua, dia kena tahu dari mana datangnya emosi tu, sebab emosi kita adalah tingkap kepada apa yang kita fikirkan. So emosi kita kalau dia positif, sebenarnya kita sedang memikirkan sesuatu yang positif. Ya, dan kalau dia sangat negatif contohnya, dia sedang membayangkan pemikiran kita yang negatif juga. Jadi oleh sebab tu kita kenal pasti saya marah sekarang ni. Ada orang yang cerdas emosi dia akan kata saya marah, bukannya awak buat saya marah. Itu yang selalunya buatkan kita jadi disadvantage bila kita seolah-olah di bawah kuasa orang lain. Orang lain yang akan tentukan kita marah, orang lain yang akan buatkan kita happy. Semuanya orang lain. Tapi kalau emotional intelligence kita nak berputik, dia kena start bercakap saya benci, saya marah, saya duka cita, saya disappointed saya dulu. Yang kedua dia kena pasti kenapa yang disappointed tu. Jadi dia kena go and backtrack. Kenapa dia ada emosi tu? Apa yang sedang dipikirkannya? Ya? Senang nak ceritakan Nurul, emosi cemburu adalah satu yang sangat-sangat kompleks sebab dia ada banyak lapis kat situ. Ya, dan itu sebabnya ya, dari kat situ ada marah,